Ada juga orang Melayu sini yang sama dia tidak fasih, tak cukup fasih, ataupun malu-malu. A few moments later. Bahasa Melayu yang seakan mulai kehilangan jati diri, sangat sulit untuk diangkat kembali menjadi sebuah bahasa yang diagungkan oleh kaum Melayu itu sendiri. Baik dari kalangan rakyat Melayu hingga pejabat negara. Meski status bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung di masa lampau, bahasa Melayu seakan kehilangan makna kemelayuannya terutama di Malaysia. Bukan hanya kaum Melayu saja, pejabat negara sekalipun sulit untuk mengembalikan kedikdayaan bahasa Melayu yang sudah memudar di Asia Tenggara ini. Sebagai salah satu bentuk memudarnya bahasa Melayu di Malaysia karena orang Melayu sudah mulai enggan menggunakan bahasa Melayu. Bahkan ada juga yang menambahkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Bukan tidak mungkin, bahasa Melayu bisa saja ditinggalkan di masa yang akan datang. Berikut ini penjelasan dari salah satu pejabat Malaysia yang menjabarkan soal bahasa Melayu. Contoh pada zaman Tok Razak, sewaktu Menteri Pendidikan Tun Pating Abdul Rahman Talib menggerakkan peralihan sistem sekolah Inggeris kepada sekolah kebangsaan, itu melahirkan jutaan lepasan sekolah kebangsaan yang membuktikan kemampuan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu. Dan inilah lepasan kebangsaan yang jutaan itu yang menjadi tenaga penggerak pembangunan negara dalam bidang apa? Teknologi, bidang pendidikan, pentadbiran, kehakiman, segala bidang. Dan itu keadaan yang pasang. Demikian juga dalam soal pentadbiran, undang-undang sebagainya. Tetapi keadaan itu kadang-kala surut apabila ada pengenalan dasar program seperti PPSMI, pengajaran sains, matematik dan bahasa Inggeris, yang menyebabkan pencapaian pelajar kita merudum. Cita-cita untuk menjadikan mereka lebih fasih dalam bahasa Inggeris, lebih hebat dalam sains matematik ternyata gagal kerana program itu bukan program yang tepat. Bahkan berlaku kemudaratan pencapaian pelajar dalam sains matematik, bahasa Inggeris dan di peringkat antarabangsa. PISA, TIMSS yang menguji kecekapan pelajar kita sains matematik pun ternyata merudum. Nah, ini keadaan pasang surut ini saya kira yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan supaya kita jangan sentiasa surut. Mesti sentiasa air itu biar pasang senantiasa, ya. Bagaimana pula dengan tahap penguasaan bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia? Kita lihat setelah lama merdeka masih ada lagi rakyat Malaysia yang tak fasih berbahasa Melayu tu. Itu saya katakan secara mudah, ungkapan saya, semua pemilik MyKad dan MyKit atau semua kad pengenalan Malaysia itulah pemilik bahasa Melayu. Sewajarnya kalau di luar negara lain, kefasihan dalam bahasa negara atau bahasa bangsa itu menjadi prasyarat untuk menjadi warga negara. Oleh sebab tidak di Malaysia. Dalam pelbagai ada, iaitu setiap orang yang menjadi warga negara Malaysia perlu menguasai tahap minimum. Artinya faham, boleh bertutur, faham itu tahap minimum. Tapi yang minimum pun ternyata tak tercapai. Misalnya sewaktu dua program PLKN, ya, latihan khidmat negara. Kajian dibuat, lepasan SPM di negara kita ada yang tidak faham bahasa Melayu. Di kampung-kampung baru pun banyak. Tetapi saya juga selalu mengatakan berlaku adil. Ini bukan soal kaum, bukan soal keturunan. Kerana ada juga orang Melayu sini yang sama dia tidak fasih, tak cukup fasih, ataupun malu-malu, tidak yakin bahasa Melayu itu boleh digunakan untuk mengungkapkan hal-hal tinggi, soal pentadbiran, undang-undang, ilmu, sehingga timbullah. Datuk setuju ada pandangan mereka yang mengatakan bahawa bahasa Melayu ni tidak ada nilai intelektual, dia tidak ada nilai komersial. Maknanya bila mereka nak bercakap sesuatu yang berbunyi intelektual, mereka kena tukar ke bahasa Inggeris. Ini yang dikatakan oleh almarhum Profesor Hussein Alta sebagai minda terjajah, the captive mind. Kita beranggapan milik asing itu yang mampu. Sedangkan ini sudah dibicarakan oleh Ibn Khaldun, Malik bin Nabi dan banyak sarjana, iaitu apabila kita kehilangan rasa bangga dan yakin pada milik sendiri, itu yang terjadi. Sedangkan bangsa-bangsa besar, saya ada pengalaman 5-6 tahun ditugaskan oleh kerajaan di negara China. Mereka sekarang penguasa ekonomi utama dunia, tapi mereka tetap unggul dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan, bahasa negara.
Terhadap bahasa asing, Cina jelas. Di universiti tempat saya tugas sekarang 120 bahasa asing diperkenalkan. Tapi mereka tak pernah berganjak tentang peranan bahasa negara. Soal pentadbiran, pendidikan, undang-undang, media massa dan tempat awam. Pergilah ke negara Cina. Sukar untuk kita dapat melihat bahasa asing itu utama seperti mana di negara kita. Di Jerman, saya pernah menjadi profesor pelawat 2 kali. Dan ternyata Jerman pun masih tetap teguh. Perancis bahkan ada undang-undang yang lebih kurang bunyi undang-undang Sorbonne yang membolehkan badan perancang bahasa itu mengambil tindakan undang-undang. Misalnya sebuah syarikat yang tidak mengutamakan bahasa Perancis dalam web itu didenda sekian ribu euro. Arti tindakan tegas begini yang saya kira perlu kita contoh di Malaysia supaya Jadi, dia bahasa. berbalik pada isu kefasihan bahasa sebentar tadi. Bolehkah kita menyalahkan sekolah vernakular? Saya kira bukan soal sekolah vernakular itu ada satu kata-kata angkubah, satu variabel. Tapi bukan itu satu-satu faktor. Faktor paling penting, saya kira pertamanya soal di sekolah kebangsaan sendiri pun ada kelemahan itu. Jadi artinya, pertama, yang dikatakan pembudayaan. Pemupukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Bahasa budaya tinggi, bahasa sosial. Adakah bahasa itu hanya cukup di sekolah? Di luar sekolah, orang mula pergi dalam konteks penggunaan bahasa yang cacat merbah, bahasa rojak, bercampur aduk. Sebahagian juga mungkin kerana terpengaruh oleh media, oleh budaya asing. Maka ni bagi saya ini harus dilihat dalam satu kerangka besar perubahan minda masyarakat melihat bahasa negara itu sebagai suatu tanggungjawab sosial, bukan sekadar untuk lulus SPM, untuk melayakkannya dapat pekerjaan ataupun pengesahan jawatan. Di negara-negara lain, pengalaman saya Korea, Jepun, Jerman, Perancis, Cina dan sebagainya, mereka sangat menekankan soal keutuhan jati diri. Saya tertarik dengan contoh yang diberi oleh Datuk tadi. Di Perancis, Datuk mengatakan bahawa ada penguatkuasaan dari segi bahasa ni. Mengapa di Malaysia ni kita lihat Dewan Bahasa dan Pustaka, minta maaf cakap Datuk lah, dia seperti harimau kertas je, hanya kita boleh kata hanya boleh berkokok, tidak bertaring. Apa pendapat Datuk? Kerana kita dalam konteks Dewan Bahasa dan Pustaka, Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 59 kemudian dengan pindahan 8 peluasan, bahkan diperluas tahun 95 pun hanya menjadikan DBP sebagai badan dakwah. Saya katakan badan dakwah pun JAKIM ke JAWI, JAIS, selain dakwah ada kuasa undang-undang juga, boleh menangkap, boleh mengambil tindakan. Itu yang kami mencadangnya supaya kerajaan memberikan sedikit wibawa pada Dewan Bahasa dan Pustaka di samping dakwah bahasa. Jadi yang ada itu dalam Akta Dewan menasihati, menegur, itu saja. Tapi untuk mengambil tindakan, orang yang tidak menghormati bahasa kebangsaan pada papan iklan, papan tanda, nama perumahan, bahkan nama pentadbiran. Dalam wawancara ini, sudah diungkapkan betapa susahnya membentuk karakter bahasa Melayu menjadi bahasa yang diminati oleh banyak orang. Mulai dari anak muda Malaysia, kaum milenial, atau bahkan warga asing yang ada di Malaysia, sulit untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa penyatu. Dengan begitu, para pakar bahasa Melayu haruslah menganalisa agar bahasa Melayu tidak tenggelam. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat.